di sebuah kampung kecil bernama Anhasan, di tengah-tengah gurun Sahara, di utara Niger, matahari memancar terik, membakar dengan bahang yang terasa seperti sebuah relau. Tanah kering mereka begitu dalam sehingga kaki kecil seorang budak boleh terbenam sepenuhnya. Udara begitu panas, sehingga sukar untuk bernafas. Tiada sebatang pokok besar pun yang kelihatan. Tiada burung yang terbang melintasi langit. Tiada bunyi air yang mengalir. Hanya kesunyian maut yang telah menyelubungi tempat itu selama lebih 70 tahun. Abdul, seorang budak lelaki kurus berusia 8 tahun dengan kulit gelap dan rambut kerinting, duduk merenung langit yang kosong seperti hari-hari sebelumnya. Matanya yang kecil menatap awan rendah yang terapung, yang sebenarnya tidak wujud. "Hujan tu apa, ayah?" Dia bertanya dengan suara yang bergetar. Ayahnya, seorang lelaki tua berusia 65 tahun, duduk sambil menunduk memegang dahinya. "Hujan, anakku, adalah sesuatu yang datuk kepada datuk pun tidak pernah lihat. Ia adalah air yang turun dari langit, yang membuatkan pokok-pokok tumbuh, yang membuatkan sungai-sungai mengalir. Tetapi ia tidak ada lagi di sini. Sudah lama tiada. Sudah 70 tahun, hujan tidak pernah turun di Sahara ini. Kini, lebih 300 penduduk kampung terpaksa menggali perigi berpuluh-puluh meter dalam hanya untuk mendapatkan secawan air keruh untuk diminum setiap hari. Ramai kanak-kanak meninggal dunia sejurus dilahirkan kerana kekurangan air. Para ibu menangis sambil memeluk mayat anak-anak mereka yang layu seperti daun kering. Kaum lelaki terpaksa mengembara ratusan kilometer jauhnya untuk mencari air dan makanan. Kampung ini hampir lenyap dari peta, hanya tinggal rangka tulang dan kenangan. Setiap malam, Abdul akan berbaring memandang bintang dan mengimpikan air. Dia pernah mendengar cerita daripada seorang pedagang Arab yang lalu bahawa ada sebuah negara yang jauh di timur bernama Malaysia. Mereka boleh membuat hujan. Mereka boleh menghidupkan semula tanah yang mati. Penduduk kampung mentertawakan cerita itu, menganggapnya sebagai angan-angan kosong. "Tuhan sudah lama lupakan kita," kata mereka. Tetapi pada suatu malam, ketika semua orang hampir menyerah kepada maut, bunyi enjin kapal terbang bergema dari arah gurun. Penduduk kampung berlari keluar untuk melihat ke langit. Mereka nampak sebuah kapal terbang putih yang besar terbang rendah, dengan bendera Malaysia, jalur gemilang, terpampang jelas di badannya. Tertulis dengan nyata, Projek Pembenihan Awan Kebangsaan. Orang tua yang menjadi ketua kampung itu menggeletar. Adakah ini benar-benar satu keajaiban? Kapal terbang itu mendarat di tengah-tengah gurun, menyebabkan debu berterbangan, pintu terbuka, dan satu pasukan dari Malaysia dengan pakaian serba putih yang bersih melangkah turun dengan senyuman. Seorang lelaki Malaysia mengangkat tangan sebagai tanda sapaan dan bercakap dalam bahasa Arab dengan logat yang aneh. "Assalamualaikum. Kami datang dari Malaysia. Kami datang untuk membantu menurunkan hujan di sini." Penduduk kampung terdiam 1000 bahasa. Kemudian, Abdul berlari ke arah anggota pasukan Malaysia yang pertama dan memeluk kakinya, air matanya mengalir deras. "Abang betul-betul boleh buat hujan turun ke?" Pasukan Malaysia itu tersenyum dan menjawab, "Betul, Dick. Tapi sebelum itu, kita perlu berjuang menentang gurun yang paling ganas di dunia ini dahulu." Tiba-tiba, ribut pasir yang dahsyat datang membadai. Kegelapan menelan segalanya. Kapal terbang itu bergegar. Penduduk kampung menjerit ketakutan. Adakah pasukan Malaysia akan selamat? Dan adakah hujan yang dinanti-nantikan semua orang akan benar-benar tiba? Ribut pasir yang maha dahsyat itu membadai tanpa henti. Debu pasir berterbangan seperti dinding berwarna coklat setinggi 10 meter yang meluru ke arah kampung Anhasan. Penduduk kampung menjerit sambil berlari, mencari perlindungan di dalam pondok-pondok tanah liat mereka yang usang. Abdul, yang baru sahaja memeluk kaki anggota pasukan Malaysia itu, ditarik oleh ayahnya masuk ke dalam rumah. Kapal terbang pembenihan awan berwarna kelabu itu bergegar dengan kuat. Sayapnya beroleng-oleng seolah-olah akan patah. Penduduk kampung mengintai dari celah-celah pintu dengan penuh ketakutan. "Kita pasti akan mati di sini," bisik ketua kampung yang sudah tua itu. Gurun ini tidak pernah melepaskan orang asing hidup-hidup. Pasukan Malaysia yang terdiri daripada lebih 10 orang itu segera menutup kapal terbang dengan kain kanvas untuk melindunginya daripada debu. Mereka bekerjasama mengikat kapal terbang dengan tali dan pancang besi yang telah disediakan. Ketua pasukan, Encik Ismail,
seorang saintis pembenihan awan veteran, berdiri teguh menentang angin sambil menjerit memberi arahan, ikat hujung sayap. Jika kita kehilangan kapal terbang ini, kita akan gagal. Angin bertiup begitu kencang, sehingga orang yang berbadan besar pun boleh tumbang. Pasir yang berterbangan melukakan kulit sehingga berdarah, tetapi tiada seorang pun yang menyerah. 2 jam kemudian, ribut itu reda secara tiba-tiba. Langit kembali cerah, tetapi kali ini ada sesuatu yang telah berubah. Penduduk kampung perlahan-lahan keluar untuk melihat. Pasukan Malaysia masih berdiri di situ, tersenyum seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Kapal terbang itu masih dalam keadaan sempurna. Encik Ismail memberi salam kepada semua. Semua orang selamat. Ribut pasir macam ini, pasukan pembenihan awan Malaysia sudah biasa hadapi. Penduduk kampung terpegun. Mereka tidak pernah melihat sesiapa pun yang berlawan dengan gurun dan selamat seperti ini. Ketua kampung yang tua itu berjalan mendekati, dengan air mata yang berlinangan. Kamu datang dari mana? Kenapa kamu datang ke sini? Tempat yang Tuhan sendiri pun sudah lupakan. Encik Ismail duduk di atas pasir di sebelah unggun api kecil yang dinyalakan oleh penduduk kampung dan mula bercerita. 3 tahun lalu, seorang pedagang dari Niger telah mengembara ke Malaysia. Dia melihat bagaimana projek pembangunan pertanian negara kami yang diilhamkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu telah mengubah kawasan-kawasan tandus di Malaysia menjadi ladang yang subur. Dia kembali dan memberitahu kerajaannya di Niger bahawa ada sebuah negara di Asia yang benar-benar boleh membuat hujan. Kerajaan Niger menghantar surat memohon bantuan kepada Malaysia. Kami membaca surat itu dan memutuskan untuk datang, kerana prinsip negara kami mengajar bahawa membantu mereka adalah seperti membantu diri kita sendiri. Abdul yang masih kecil duduk mendengar dengan mata yang terbeliak. Jadi, abang betul-betul boleh buat hujan turun? Encik Ismail tersenyum. Boleh, Dick. Tetapi kita mesti bermula dari tanah dahulu. Kita perlu menanam rumput vetiver untuk menahan pasir. Kita perlu mengkaji cuaca. Kita perlu menunggu masa yang sesuai. Dan yang paling penting, kita memerlukan kerjasama daripada semua orang di kampung ini. Penduduk kampung mula berbisik sesama sendiri. Ada yang masih ragu-ragu. Adakah ia benar-benar mungkin? Sudah 70 tahun berlalu. Tetapi di dalam hati ramai orang, harapan kecil mula bercambah buat kali pertama. Tiba-tiba, bunyi sebuah lagi kapal terbang kedengaran dari ufuk. Kali ini, ia bukan kapal terbang Malaysia, tetapi sebuah pesawat tentera kerajaan Niger yang membuat pendaratan cemas berdekatan. Seorang askar berlari turun sambil menjerit dengan cemas, pasukan Malaysia ada masalah besar. Ribut pasir yang baru sedang datang, dan kali ini ia 10 kali lebih besar daripada yang tadi. Jika kita tidak pergi sekarang, semua orang akan terkubur hidup-hidup. Wajah penduduk kampung menjadi pucat lesi. Adakah pasukan Malaysia akan melarikan diri atau akan mereka terus berjuang? Askar Niger itu menjerit lagi dengan ketakutan. Ribut ini adalah yang terbesar dalam 20 tahun. Ia sedang menuju ke sini. Semua orang mesti lari sekarang. Penduduk kampung An Hassan kelihatan pucat. Ada yang bergegas pulang ke rumah untuk mengemas barang-barang berharga mereka. Kanak-kanak menangis teresak-esak. Para wanita memeluk anak-anak mereka dengan erat. Ketua kampung yang tua itu mengangkat tangannya. Dengar semua, kita telah berada di sini selama 70 tahun. Kita telah melalui ribut yang tidak terkira banyaknya. Jika mereka mahu mati di sini, biarkan sahajalah mereka. Tetapi pasukan Malaysia tidak berganjak. Encik Ismail berdiri tegak, memandang ke arah langit yang mula menjadi gelap di ufuk gurun. Ketua pasukan itu memberi salam kepada askar tersebut. Terima kasih atas amaran Anda. Tetapi kami tidak akan lari, kami datang ke sini untuk membuat hujan. Jika ribut benar-benar datang, kami akan menggunakannya untuk faedah kami. Penduduk kampung terkejut. Gila, mereka ini pasti akan mati. Tetapi Abdul yang kecil berlari dan menarik lengan Encik Ismail. Abang tak nak pergi ke? Encik Ismail melutut dan memandang mata budak itu. Abang berjanji akan buat hujan turun. Dan orang Malaysia tidak pernah mungkir janji. Pasukan Malaysia mula bekerja serta-merta, walaupun angin sudah mula bertiup kencang. Mereka membawa turun guni-guni berisi benih rumput vetiver, satu inisiatif pertanian Malaysia dari kapal terbang.
Mereka meminta bantuan penduduk kampung yang masih belum melarikan diri untuk menggali parit-parit di sepanjang sempadan gurun. Rumput vetiver akan menahan pasir daripada runtuh. Ia akan menyimpan air apabila hujan turun, jelas Encik Ismail. Sesetengah penduduk kampung mula percaya, yang lain masih ragu-ragu. Tetapi semua orang turut membantu menggali kerana mereka melihat kesungguhan di mata pasukan Malaysia. Keesokan harinya, ribut pasir itu benar-benar tiba, tetapi tidak sekuat yang digeruni. Pasukan Malaysia menggunakan peluang ini untuk mengkaji cuaca dengan peralatan saintifik mereka, menerbangkan drone untuk mengumpul data. Kelembapan sangat baik. Terdapat pengumpulan lembapan dari Laut Mediterranean yang sedang bergerak ke sini. Kita mesti segera selesaikan penanaman rumput vetiver dalam 30 hari dan kemudian naik ke kapal terbang untuk menyembur bahan pembenihan awan. Jerit salah seorang anggota pasukan. Penduduk kampung berubah fikiran. Kanak-kanak membantu membawa benih rumput. Para wanita memasak makanan untuk pasukan Malaysia. Ketua kampung yang tua itu mengangkat tangan sebagai tanda hormat. Terima kasih kerana tidak meninggalkan kami. Tetapi pada hari ketiga, kemarau yang paling dahsyat menunjukkan wajahnya. Satu-satunya perigi dalam di kampung itu kering dengan cepat. Air keruh yang dahulunya hanya ada beberapa baldi sehari kini hilang sama sekali. Seorang kanak-kanak rebah kerana kekurangan air. Penduduk kampung mula panik. Air sudah habis. Kita semua akan mati. Ibu Abdul menangis sambil memeluk anaknya. Walaupun pasukan Malaysia hebat, gurun ini sentiasa menang. Encik Ismail memandang perigi yang kering itu, matanya berkaca. Kita masih ada masa, tetapi jika kita tidak mencari sumber air lain, semuanya akan berakhir. Tiba-tiba, bunyi helikopter bergema di langit. Ia bukan helikopter Malaysia, tetapi milik sebuah organisasi antarabangsa yang pernah datang membuat kajian dan kemudian berputus asa. Mereka mendarat dan menjerit pasukan Malaysia, menyerah sahajalah. Tiada harapan di sini. Kami ada data rahsia. Tanah di sini sudah mati sepenuhnya. Tiada jalan untuk memulihkannya. Adakah pasukan Malaysia akan mempercayai mereka atau akan mereka terus berjuang di tengah-tengah keputusasaan yang sedang menelan semua orang? Wakil dari organisasi antarabangsa itu berdiri dengan tangan terdepan menghalang laluan ke kapal terbang pembenihan awan Malaysia. Suaranya bergema di tengah-tengah gurun. Dengar cakap saya dahulu, kami telah bekerja di sini selama 10 tahun. Kami telah menggerudi tanah sedalam 100 meter, menganalisis beribu-ribu sampel. Tanah di sini sudah mati sepenuhnya. Terlalu masin, tiada nutrien, tiada mikroorganisme, tiada apa-apa langsung. Malah rumput vetiver yang kamu sebutkan itu, kami pun pernah cuba menanamnya. Ia hanya tumbuh selama seminggu dan kemudian mati. Menyerahlah. Pulanglah sebelum semua orang mati kerana harapan palsu. Penduduk kampung An Hassan yang sedang berkumpul mendengar dengan senyap. Perigi sudah kering sehingga dasarnya yang merekah kelihatan. Abdul yang kecil duduk memeluk lutut di sebelah ibunya yang badannya panas akibat demam kerana kekurangan air. Ketua kampung yang tua itu menunduk memandang pasir, air matanya mengalir. Dia betul, kita bodoh kerana percaya. Selama 70 tahun, gurun ini sentiasa menang. Encik Ismail berdiri diam, tangannya menggenggam erat beg benih rumput vetiver. Anggota pasukan Malaysia yang lain saling berpandangan dalam senyap. Kami pernah menghadapi situasi seperti ini di Malaysia, kata Encik Ismail dengan suara yang perlahan. Di sesetengah kawasan, tanahnya masin, tanahnya berasid. Apa sahaja yang ditanam pasti akan mati. Para petani pernah berputus asa seperti ini. Tetapi inisiatif pembangunan negara kami, berdasarkan penyelidikan bertahun-tahun, memperkenalkan rumput vetiver. Ia bukan sekadar rumput biasa. Akarnya mampu tumbuh sedalam 3 hingga 5 meter, mencengkam tanah lebih kuat daripada pokok besar, menahan hakisan, dan yang paling penting, ia mampu menyimpan air di bawah tanah untuk masa yang lama. Wakil antarabangsa itu ketawa sinis. Inisiatif negara? Ini bukan Malaysia. Tanah Sahara lebih keras daripada besi. Dia menuding ke arah timbunan bangkai pokok kering yang pernah ditanam dan kemudian mati. Itulah buktinya. Pulanglah. Penduduk kampung mula resah. Ada yang menjerit, biarkan mereka pulang. Jangan biarkan anak cucu kita mati kerana harapan palsu. Ibu Abdul menangis tersesak-sesak.
Saya tidak mahu anak saya mati. Abdul yang kecil bangkit berdiri dengan kaki yang menggeletar. Dia berjalan dan berdiri di sebelah Encik Ismail. Abang, saya percaya pada abang. Saya nak tengok hujan. Encik Ismail melutut dan memeluk budak kecil itu, air matanya berlinangan. Terima kasih, Dick. Kita akan mulakan dengan rumput vetiver dahulu. Jika tanah masih belum pulih, kita masih ada projek pembenihan awan yang menanti. Pasukan Malaysia memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Mereka, bersama segelintir penduduk kampung yang masih tinggal, bekerjasama menggali parit-parit cetek mengikut garisan yang telah dikira. Mereka menabur benih rumput vetiver dari inisiatif Malaysia itu dengan berhati-hati. Tiada air untuk menyiram, hanya peluh dan kepercayaan. Encik Ismail menadah tangan ke langit, memohon perlindungan Tuhan. Tetapi pada keesokan paginya, apabila semua orang bangun untuk melihat, benih rumput vetiver yang baru ditanam itu hangus dibakar oleh panas terik sehingga menjadi hitam. Beberapa anak benih mati kering di situ juga. Penduduk kampung yang masih percaya akhirnya terduduk dan menangis. Mati, tanah ini benar-benar sudah mati. Encik Ismail memandang bangkai benih itu dengan mata yang merah. Ini belum berakhir. Kita masih ada cara lain. Tiba-tiba, bunyi enjin kapal terbang pembenihan awan bergema kuat. Pasukan Malaysia bergegas menaiki pesawat. Encik Ismail menjerit, "Hari ini kita akan terbang untuk membuat penyemburan pertama. Jika rumput vetiver tidak tumbuh, kita akan panggil hujan turun sendiri." Kapal terbang itu meluncur ke angkasa, meninggalkan penduduk kampung yang memandang dengan sisa harapan terakhir. Tetapi langit masih cerah tanpa sebarang awan. Adakah rumput vetiver akan pulih? Atau adakah hujan buatan akan tiba sebelum semuanya terlambat? Kapal terbang pembenihan awan itu terbang tinggi ke langit yang cerah. Tiada segumpal awan pun kelihatan. Encik Ismail duduk di kokpit, tangannya menggenggam erat tuil kawalan. Lakukan penyemburan bahan pembenihan awan yang pertama. Tetapi kelembapan masih terlalu rendah. Jika tiada awan, kita hanya boleh menunggu, kata seorang lagi anggota pasukan dengan suara bergetar. Dan bagaimana dengan rumput vetiver yang mati itu? Penduduk kampung sudah mula tidak percayakan kita. Di bawah, penduduk kampung An Hassan berdiri memandang kapal terbang yang berlegar-legar. Abdul yang kecil melindungi matanya dari silau matahari, memandang bangkai benih rumput vetiver yang hitam hangus. "Ibu, adakah abang-abang dari Malaysia akan kalah pada gurun?" Ibunya menunduk sambil menangis tersesak-sesak. "Anakku, kita sudah menunggu seumur hidup kita." Tetapi di dalam hati Encik Ismail, dia tidak menyerah. Kapal terbang itu mendarat pada lewat petang. Dia segera memanggil pasukannya dan sisa penduduk kampung untuk duduk berkumpul. Rumput vetiver itu mati bukan kerana ia tidak berguna, tetapi kerana kita belum mengikut kaedah yang betul seperti yang telah dikaji. Dia membuka sebuah buku nota lama yang mempunyai gambar dan penerangan daripada kajian pembangunan pertanian Malaysia. Penyelidikan kami mendapati bahawa rumput vetiver bukan sekadar rumput biasa. Akarnya tumbuh dalam sehingga 3,5 meter, mencengkam tanah lebih kuat daripada pokok besar, menghalang hakisan tanah, dan yang paling penting, ia dapat menyimpan air di bawah tanah untuk masa yang lama. Penduduk kampung mendengar dalam diam. Ketua kampung yang tua itu bertanya dengan suara bergetar, "Jadi, apa yang perlu kita buat sekarang?" "Tiada setitik air pun yang tinggal." Encik Ismail tersenyum. "Kita akan gunakan satu lagi kaedah dari inisiatif kami, yaitu merawat tanah. Kita akan gali parit lebih dalam, tabur benih baru, dan kemudian tutup dengan kanvas untuk melindunginya dari matahari. Kita akan gunakan pelu dan air liur kita sendiri untuk menyiramnya pada waktu subuh yang paling sejuk. Dan yang paling penting, kita mesti percaya, pasukan Malaysia dan penduduk kampung yang mula kembali bersemangat bekerjasama menggali parit baru sepanjang malam, walaupun badan mereka letih lesu kerana kekurangan air." Abdul yang kecil membawa sebuah baldi kecil berisi sisa air keruh yang sedikit untuk menyiram rumput vetiver. "Saya akan tolong abang-abang dari Malaysia," katanya dengan suara perlahan. 10 hari berlalu tanpa sebarang tanda anak benih akan tumbuh. Penduduk kampung mula berputus asa sekali lagi. Ia mati lagi. Tetapi pada pagi hari ke-11, Encik Ismail terjaga kerana jeritan Abdul. "Abang, datang tengok cepat. Ia sudah tumbuh."
Semua orang berlari berkumpul di parit. Kelihatan daun-daun rumput vetiver hijau muda mencacak keluar dari tanah. Walaupun hanya beberapa batang, ia kelihatan kuat dan tegap. Penduduk kampung menangis dan berpelukan. Orang tua itu menadah tangan ke langit. Satu keajaiban. Inisiatif ini benar-benar ajaib. Encik Ismail tersenyum dengan air mata berlinangan. Ini baru permulaan. Rumput vetiver akan mencengkam tanah. Apabila hujan turun, ia akan mengubah gurun ini. Tetapi tiba-tiba, bunyi enjin kapal terbang pembenihan awan bergema sekali lagi. Kali ini, seorang anggota pasukan berlari turun dengan wajah teruja. Encik Ismail, kami sudah periksa cuaca. Terdapat jisim kelembapan yang sangat besar sedang bergerak dari lautan. Kita sudah bersedia untuk terbang dan membuat penyemburan. Tetapi ada masalah besar. Adakah kapal terbang itu sempat terbang? Atau adakah ribut pasir akan kembali untuk menghalang sekali lagi? Seorang anggota pasukan berlari turun dari kapal terbang pembenihan awan dengan wajah cemas bercampur teruja. Encik Ismail, kelembapan dari lautan Atlantik benar-benar sedang menuju ke sini. Jika kita menyembur bahan pembenihan awan sekarang, kita mungkin boleh menghasilkan awan dalam masa beberapa jam sahaja. Dia berhenti sejenak, tercungap-cungap. Tetapi ada masalah besar, Tuan. Kapal terbang kita mengalami kebocoran pada tangki bahan kimia akibat ribut pasir yang lalu. Jika kita menyembur sekarang, bahan kimia mungkin akan habis bocor di udara. Kita hanya ada satu peluang. Wajah Encik Ismail menjadi pucat. Bocor teruk tak? Anggota pasukan itu menjawab, boleh dibaiki, Tuan. Tetapi ia akan mengambil masa 2 hingga 3 jam. Jika kita lambat, jisim kelembapan itu mungkin akan berlalu pergi. Penduduk kampung yang berdiri di sekeliling terdiam. Abdul yang kecil memegang lengan Encik Ismail dengan erat. Abang, hujan akan turun tak? Ketua kampung yang tua itu menadah tangan ke langit. Ya Tuhan, jangan biarkan harapan kami padam sekali lagi. Tanpa belengah, semua orang bekerja sama membaiki kapal terbang itu dengan pantas. Walaupun matahari memancar terik dan peluh membasahi badan, penduduk kampung membawa kain untuk dijadikan teduhan, manakala kanak-kanak berlari membawa sisa air keruh yang sedikit untuk diminum. Encik Ismail menjerit memberi arahan. Cepat, tangki bahan kimia mesti ditutup rapat. Formula pembenihan awan ini adalah hadiah daripada negara kami. Kita tidak akan kecewakan harapan ini. 2 jam berlalu dengan penuh debaran. Kelembapan di udara mula menebal. Langit mula dilitupi awan rendah yang terapung. Penduduk kampung teruja memandang ke langit. Tengok. Itu bukan debu pasir. Tetapi, masa semakin suntuk. Kelembapan itu sedang berlalu pergi. Akhirnya, satu jeritan kedengaran. Sudah siap. Kapal terbang pembenihan awan itu segera meluncur ke angkasa. Encik Ismail duduk di kokpit. Tangannya bergetar ketika menekan butang untuk menyembur iodida perak dan garam kering ke atas awan yang sedang terbentuk. Sembur sekarang. Ikut formula. Lakukan dengan betul. Lakukan secukupnya, dan turunkan hujan. Kapal terbang itu berlegar beberapa kali, meninggalkan jejak asap putih yang indah. Di bawah, penduduk kampung menadah tangan, memandang dengan penuh harapan. Abdul yang kecil berdiri dengan tangan terdepang. Datanglah hujan. Beberapa menit kemudian, awan mula menebal. Angin bertiup kencang. Bunyi guruh bergema buat kali pertama dalam 70 tahun. Penduduk kampung menjerit kegembiraan. Guruh, itu bunyi guruh. Tetapi tiba-tiba, angin ribut yang kencang bertiup kembali. Kapal terbang itu bergegar dengan kuat. Encik Ismail menjerit melalui radio. Kapal terbang dilanda angin kencang. Jika awan ini pecah, hujan tidak akan turun. Adakah kapal terbang itu akan selamat? Dan adakah awan yang baru terbentuk akan menjadi hujan? Atau akan ia lenyap sekali lagi? Kapal terbang pembenihan awan itu bergegar dengan sangat kuat, seolah-olah akan berkecai. Angin kencang bertiup dari segenap arah. Encik Ismail menggenggam tuil kawalan dengan erat, peluh membasahi dahinya. Tahan, jangan biarkan awan pecah. Dia menjerit melalui radio. Seorang lagi anggota pasukan berwajah pucat. Encik Ismail, ketinggian kita menurun dengan cepat. Jika kita terhempas di sini, habislah kita. Di bawah, penduduk kampung An Hassan berdiri dengan tangan terdepang memandang ke langit. Abdul yang kecil menangis. Abang-abang Malaysia, jangan mati. Tetapi pada saat genting itu,
Encik Ismail teringat akan prinsip inisiatif negaranya yang sentiasa menekankan untuk melakukan sesuatu dengan kesabaran dan kaedah yang betul. Dia dengan mahir mengubah haluan kapal terbang untuk menentang angin, menyemburkan sisa terakhir bahan pembenihan awan ke atas awan yang bergelora itu. Ayo, berkumpullah awan. Tiba-tiba, angin mula reda secara mendadak. Awan tebal itu tidak pecah, malah ia berkumpul menjadi lebih padat. Kapal terbang itu mendarat cemas dengan selamat, debu berterbangan. Penduduk kampung berlari untuk membantu membuka pintu. Encik Ismail melangkah turun dengan kaki yang menggeletar, tersenyum dengan air mata berlinangan. Kita selamat. Dan awan itu masih ada. Semua orang mendongak ke langit. Langit yang sentiasa cerah selama 70 tahun kini benar-benar telah berubah. Awan kelabu yang tebal terapung semakin rendah, menutupi seluruh gurun. Penduduk kampung terpegun. Ini awan betul ke? Ketua kampung yang tua itu melutut, air matanya mengalir. Tuhan, Engkau telah melihat kami. Abdul yang kecil berlari ke tengah-tengah padang pasir dan mendepangkan tangannya. Hujan akan turun. Angin sejuk bertiup lembut buat kali pertama. Udara yang dahulunya panas membahang mula menjadi lembab. Rumput vetiver yang baru tumbuh itu bergetar seolah-olah bergembira. Encik Ismail menadah tangan. Inisiatif pembenihan awan ini telah berjaya pada peringkat pertama. Awan telah terbentuk dengan padat. Jika guru berbunyi lagi, dalam beberapa minit, hujan akan turun. Penduduk kampung mula menangis kegembiraan, berpelukan sesama sendiri. Ada yang menadah tangan ke arah bendera Malaysia yang berkibar di sebelah kapal terbang. Terima kasih Malaysia. Terima kasih pemimpin kamu. Tetapi tiba-tiba, guru berdentum dengan kuat sekali lagi, diiringi kilat sabung menyabung. Namun, bukannya hujan yang turun, angin panas yang kencang pula bertiup kembali. Awan mula menipis dengan cepat. Wajah penduduk kampung menjadi pucat. Tidak, awan itu sedang hilang, Encik Ismail menjerit. Tidak, kita mesti lakukan penyemburan kedua. Tetapi kapal terbang baru sahaja mendarat. Jika kita terbang sekarang, kita mungkin tidak cukup bahan api. Adakah awan pertama yang dinanti-nantikan semua orang akan benar-benar lenyap? Atau adakah pasukan Malaysia akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk terbang sekali lagi demi menurunkan hujan? Awan kelabu tebal yang baru terbentuk dengan ajaibnya mula menipis dengan pantas. Angin panas dari gurun bertiup kencang, seolah-olah gurun itu sedang marah kerana dicabar. Penduduk kampung An Hassan berdiri memandang langit dengan mata yang kering. Tidak. Awan itu sedang hilang. Jeritan kedengaran. Abdul yang kecil terduduk di atas pasir, air matanya mengalir deras. Hujan, jangan pergi. Encik Ismail berdiri menggeletar di sebelah kapal terbang pembenihan awan yang baru sahaja mendarat. Bahan api tinggal sedikit sahaja daripada penerbangan tadi. Kita mesti terbang sekarang. Lakukan penyemburan kedua sebelum awan ini pecah sepenuhnya. Seorang anggota pasukan berwajah pucat. Tuan, bahan api hanya cukup untuk kita pulang ke pangkalan. Jika kita terbang sekarang, kita mungkin akan terhempas di tengah gurun. Tetapi tiba-tiba, ribut pasir yang dahsyat itu benar-benar datang membadai. Dinding pasir berwarna coklat setinggi berpuluh-puluh meter meluru ke arah kampung. Angin kencang menggegarkan pondok-pondok tanah liat. Kanak-kanak menjerit ketakutan dan berlari mencari perlindungan. Penduduk kampung bergegas menutup harta benda mereka dengan kain kanvas. Rumput vetiver yang baru tumbuh itu ditimbus pasir, batangnya patah. Ketua kampung yang tua itu menjerit, "Lindungi rumput vetiver, itulah satu-satunya harapan kita." Pasukan Malaysia bekerjasama mengikat kapal terbang dengan tali dan pancang besi. Encik Ismail menjerit di tengah-tengah angin kencang. Jika kita tidak terbang sekarang, semuanya akan berakhir. Kita tidak akan menyerah pada inisiatif pembenihan awan ini. Dia dan pasukannya berlari mereda ribut untuk menaiki kapal terbang. Penduduk kampung memandang dengan harapan bercampur ketakutan. Abdul yang kecil berlari mengejar hingga ke tepi landasan. "Abang, jangan pergi, ribut ini terlalu kuat." Kapal terbang pembenihan awan itu berlepas dengan susah payah. Sayapnya bergegar ditiup angin kencang. Pasir menghentam cermin kokpit sehingga pandangan hampir kabur. Encik Ismail menggenggam tuil kawalan dengan erat. "Naik lebih tinggi daripada awan. Kita mesti sempat menyembur."
Seorang anggota pasukan menjerit, kapal terbang dilanda pasir pada sayap. Jika sayap patah, kita akan terhempas. Di bawah, penduduk kampung berpelukan sambil menangis. Rumput vetiver hampir semuanya tertimbus. Ibu Abdul memeluk anaknya dengan erat. Jika pasukan Malaysia mati, bagaimana nasib kita? Orang tua itu menadah tangan ke arah langit yang gelap. Ya Tuhan, jangan biarkan gurun menang sekali lagi. Di dalam kapal terbang, Encik Ismail melihat tolok bahan api yang menurun dengan cepat. Masa yang tinggal kurang dari 10 menit. Kita mesti berjaya menyembur. Dia menekan butang untuk melepaskan sisa terakhir bahan pembenihan awan ke atas awan yang hampir pecah itu. Tiba-tiba, kedengaran bunyi letupan dari salah satu enjin. Pasir telah menyumbatnya. Kapal terbang itu sengit dengan teruk. Encik Ismail menjerit, enjin rosak. Kita akan terhempas. Adakah kapal terbang itu akan selamat? Dan adakah hujan yang dinanti-nantikan semua orang akan tiba sebelum harapan padam sepenuhnya? Kapal terbang pembenihan awan itu sengit dengan teruk. Salah satu enjinnya mati sepenuhnya. Encik Ismail menggenggam tuil kawalan sehingga jari jemarinya memutih. Hidupkan enjin sokongan, cepat. Dia menjerit. Seorang anggota pasukan menekan butang dengan tangan yang terketar-ketar. Pasir masih menghentam cermin, pandangan kabur. Tetapi pada saat-saat akhir, enjin sokongan berjaya dihidupkan. Kapal terbang itu perlahan-lahan kembali stabil. Encik Ismail berjaya mengelak dinding ribut pasir itu pada saat-saat genting. Bahan pembenihan awan yang disembur pada pusingan terakhir itu terapung turun ke arah awan yang telah pecah. Kapal terbang itu membuat pendaratan cemas di tengah-tengah kegelapan. Ribut pasir masih belum reda sepenuhnya. Penduduk kampung berlari mereda angin untuk membantu menarik pasukan Malaysia keluar dari kapal terbang. Encik Ismail berjalan terhuyung-hayang, badannya penuh dengan pasir. Penyemburan berjaya. Tetapi awan sudah pecah sepenuhnya, katanya dengan suara perlahan. Penduduk kampung terdiam 1000 bahasa. Abdul yang kecil berlari dan memeluk kakinya. Abang, hujan akan turun tak? Malam itu, ribut pasir reda secara tiba-tiba. Langit kembali cerah. Tiada segumpal awan pun kelihatan. Rumput vetiver yang baru tumbuh tertimbus dan patah hampir kesemuanya. Penduduk kampung duduk mengelilingi unggun api kecil yang dinyalakan. Semua orang senyap, air mata mengalir tanpa perlu berkata apa-apa. Ibu Abdul memeluk anaknya sambil tersak-esak. Kita bodoh kerana berharap. Gurun ini menang lagi. Ketua kampung yang tua menunduk sambil memegang kepalanya. 70 tahun, kita menunggu seumur hidup, dan masih tiada hujan. Kanak-kanak menangis tersak-esak. Kaum lelaki yang selama ini diam akhirnya terduduk dan menangis. Pasukan Malaysia hampir mati kerana kita, tetapi akhirnya sia-sia sahaja. Encik Ismail duduk memeluk lutut di tepi unggun api, air matanya mengalir buat kali pertama. Maafkan kami. Kami telah melakukan yang terbaik, tetapi gurun ini terlalu kuat. Penduduk kampung berpelukan dan menangis. Seluruh kampung bergema dengan bunyi tangisan di tengah-tengah gurun yang sunyi sepi. Malam ini adalah malam di mana harapan telah padam. Rumput vetiver mati, kapal terbang rosak, bahan api habis. Semuanya telah berakhir. Abdul berbaring memeluk ibunya, memandang langit yang gelap. Saya cuma nak tengok hujan, sekali sahaja, bisiknya sebelum tertidur dengan air mata. Pasukan Malaysia duduk dalam diam. Tiada siapa yang bercakap tentang pulang. Encik Ismail menadah tangan ke langit. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tetapi langit tetap diam membisu. Tiba-tiba, dalam kegelapan itu, kedengaran bunyi titis-titis di atas bumbung pondok tanah liat. Encik Ismail mengangkat kepalanya. Apa itu? Penduduk kampung perlahan-lahan berhenti menangis, saling berpandangan. Setitis air sejuk jatuh ke atas muka Abdul yang sedang tidur. Budak kecil itu tersentak bangun. Ibu, basah. Semua orang mendongak ke langit. Setitis lagi air, dan setitis lagi jatuh dengan perlahan. Adakah ini benar-benar titisan hujan pertama, atau hanyalah ilusi dari air mata semua orang? Titisan air sejuk jatuh lagi ke atas wajah Abdul yang kecil, kemudian setitis lagi. Ia jatuh ke atas bumbung pondok tanah liat yang merekah. Ia jatuh ke atas pasir yang panas membahang selama 70 tahun. Penduduk kampung An Hassan,
yang sedang duduk menangis mengelilingi unggun api, perlahan-lahan mendongak dengan mata yang merah. Apa itu? Ibu Abdul mengangkat tangannya menyentuh mukanya. Basah dan sejuk. Encik Ismail, yang sedang duduk memeluk lutut, bingkas bangun dan memandang ke langit yang gelap, titisan air. Dia menadah tangannya. Setitis air jatuh tepat ke tapak tangannya. Sejuk dan berbau tanah basah, satu bau yang belum pernah dihidu oleh sesiapa pun di kampung itu. Penduduk kampung mula berdiri. Masing-masing menadah muka dan tangan untuk menyambut titisan air yang jatuh perlahan tetapi semakin kerap. Hujan. Ini hujan, betul ke? Kata ketua kampung yang tua itu dengan suara bergetar, tangannya menggenggam tongkat sehingga tergetar-getar. Mungkin kita terlalu penat sampai nampak ilusi, kata seseorang sambil menggosok mata kuat-kuat. Ini mesti ilusi. Gurun sedang mempermainkan kita. Seorang wanita tua terduduk dan menangis. Jangan permainkan aku. Aku sudah menunggu terlalu lama. Abdul yang kecil berdiri di tengah-tengah kawasan lapang dengan tangan terdepang. Titisan air jatuh ke rambut kerintingnya, mengalir ke pipi bercampur dengan air mata. Encik Ismail, ini betul-betul basah. Ini bukan mimpi. Dia berlari dan memeluk Encik Ismail dengan erat. Encik Ismail menangis teresak-esak sambil membalas pelukan budak itu. Betul, anakku. Ini titisan hujan pertama. Inisiatif pembenihan awan ini, ia berjaya. Titisan air itu menjadi semakin lebat dengan cepat. Dari titisan kecil, ia menjadi butiran hujan yang turun renyai-renyai. Pasir yang merekah mula menyerap air. Bau tanah basah yang harum semerbak memenuhi udara. Sesetengah penduduk kampung mula ketawa bercampur tangisan, menadah tangan menyambut hujan. Ada yang melutut dan sujud ke tanah. Ya Tuhan, Engkau telah berikan kami hujan. Rumput vetiver yang tertimbus mula muncul dari pasir. Daun-daun mudanya bergetar menyambut air. Encik Ismail menadah tangan ke langit. Inisiatif negara kami telah dilihat oleh-Mu, ya Tuhan. Penduduk kampung menoleh dan memberi hormat kepada bendera Malaysia yang basah kuyup. Terima kasih, Malaysia. Terima kasih, pasukan Malaysia. Tetapi tiba-tiba, bunyi guru berdentum dengan kuat sekali lagi, kilat sabung menyabung. Angin kencang bertiup. Awan tebal menutupi seluruh langit. Hujan renyai-renyai itu mula menjadi semakin lebat dan terus lebat. Adakah hujan lebat benar-benar akan turun? Atau adakah gurun akan menelannya sekali lagi? Kilat memancar dengan terang, guru berdentum seolah-olah dunia akan terbelah dua. Awan tebal yang menutupi seluruh gurun itu pecah, mencurahkan hujan yang sangat lebat. Tiba-tiba, hujan turun selebat-lebatnya, bagaikan air terjun dari langit. Butiran-butiran hujan yang besar menghentam permukaan pasir yang telah kering selama 70 tahun. Tanah yang dahulunya merekah menyerap air dengan rakus. Bau tanah basah yang harum dan manis membuatkan semua orang menangis. Penduduk kampung An Hassan yang berdiri menggeletar kerana tidak percaya, mula menjerit kegembiraan. Hujan sudah turun. Hujan betul-betul sudah turun. Abdul yang kecil menjadi orang pertama yang berlari keluar dari pondok, mendepangkan tangannya di tengah-tengah kawasan lapang. Hujan membasahi tubuhnya yang kurus. Ibu, sejuk, basah. Inilah hujan. Dia ketawa dan menangis serentak. Ibunya berlari keluar dan memeluk anaknya dengan erat. Air hujan membasahi wajah mereka. Anakku, ibu nampak. Ibu nampak hujan. Seluruh penduduk kampung berlari keluar dari pondok mereka, tidak menghiraukan betapa lebatnya hujan. Para wanita menadah tangan menyambut hujan. Kanak-kanak melompat-lompat riang. Kaum lelaki berpelukan sambil menangis. Ketua kampung yang tua itu melutut di tengah-tengah hujan lebat, menadah tangan ke langit. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami keajaiban. Semua orang mula menari dan menyanyikan lagu-lagu tradisional lama yang menceritakan tentang hari di mana hujan akan kembali. Mereka berpegangan tangan dalam bulatan besar di tengah-tengah gurun yang kini berubah menjadi lumpur basah. Kanak-kanak berlari mandi hujan, berguling-guling di atas tanah sambil ketawa riang. Encik Ismail dan pasukan Malaysia berdiri memerhati, air mata mereka juga mengalir deras. Berjaya, inisiatif pembenihan awan negara kita berjaya. Encik Ismail menadah tangan ke langit.
Penduduk kampung berlari dan memeluk pasukan Malaysia dengan erat. Terima kasih Malaysia. Terima kasih di atas inisiatif pemimpin kamu. Abdul berlari dan memeluk Encik Ismail. Abang, saya sayang abang, hujan turun sebab abang. Hujan turun tanpa henti selama berjam-jam. Rumput vetiver yang dahulunya tertimbus mula muncul dari air, daun-daun hijaunya mencacak menyambut hujan. Perigi yang kering mula dipenuhi air. Gurun yang dahulunya mati kini sedang dihidupkan semula. Apabila hujan mula reda, Encik Ismail memandang ke ufuk. Dia melihat cahaya matahari memancar melalui celahan awan. Langit mula cerah. Anak-anak benih hijau mula tumbuh dari tanah pasir. Ini baru permulaan. Dalam beberapa bulan lagi, tempat ini akan menjadi sebuah oasis yang sebenar. Penduduk kampung akan mempunyai kehidupan baru. Dan adakah keajaiban daripada inisiatif Malaysia ini akan mengubah gurun ini buat selama-lamanya? 120 hari telah berlalu sejak hari pertama hujan turun. Gurun Sahara, yang dahulunya panas membakar dan tidak bernyawa, telah berubah menjadi sebuah pemandangan yang tidak pernah berani diimpikan oleh sesiapa pun di kampung An Hassan. Hamparan pasir yang dahulunya kering merekah kini menghijau dengan padang rumput vetiver daripada inisiatif Malaysia yang mencengkam tanah dengan erat, akarnya yang panjang dan dalam menyimpan air di bawah permukaan. Rumput tumbuh tinggi melepasi kepala kanak-kanak. Anak benih sayur-sayuran dan bijirin yang diajar tanam oleh pasukan Malaysia tumbuh subur dan menghijau. Sawah padi kecil di tepi sebuah tasik semula jadi yang terbentuk daripada tadahan air, dipenuhi air jernih. Ikan-ikan berenang di dalamnya. Kanak-kanak melompat dan bermain air, ketawa riang. Abdul, yang dahulunya kurus kering dan tidak pernah melihat hujan, kini badannya lebih berisi. Dia berlari-lari di padang rumput, memeluk Encik Ismail yang masih berada di situ untuk membantu membangunkan kampung. Abang, tempat ini sudah jadi macam syurga. Penduduk kampung menuai hasil sayur-sayuran dan buah-buahan, cukup untuk dimakan oleh seluruh kampung. Ibu Abdul tersenyum dengan air mata berlinangan sambil mendukung bayinya yang baru lahir selepas hujan turun. Anakku, kamu dilahirkan di sebuah oasis. Kamu tidak akan kenal lagi erti kemarau. Ketua kampung yang tua berdiri memandang padang yang menghijau, menunduk dan menyentuh tanah yang subur. 70 tahun kematian. Pasukan Malaysia hanya menggunakan 120 hari untuk mengubah segalanya dengan inisiatif rumput vetiver dan pembenihan awan mereka. Ini adalah keajaiban dari Malaysia, dari semangat pemimpin-pemimpin mereka. Seluruh penduduk kampung berkumpul untuk membina sebuah tugu peringatan kecil, menaikkan bendera Malaysia di sebelah bendera Niger. Mereka memberi hormat dan mengucapkan terima kasih setiap hari. Malaysia, sahabat sejati kami. Encik Ismail berdiri memerhati kanak-kanak bermain air di dalam tasik yang dahulunya sebuah perigi kering, tersenyum dengan air mata berlinangan. Kita telah berjaya. Inisiatif negara kita bukan hanya untuk rakyat Malaysia, tetapi untuk seluruh umat manusia. Pasukan Malaysia bersiap untuk pulang, tetapi penduduk kampung menangis dan enggan melepaskan mereka. Kamu sudah jadi keluarga kami. Abdul menghulurkan sekuntum bunga yang baru pertama kali mekar. Nanti datang lagi jumpa saya. Ya bang. Kapal tebang pembenihan awan itu terbang ke angkasa, meninggalkan kampung yang telah menjadi sebuah oasis yang menghijau di belakang. Gurun Sahara, yang dahulunya menelan segala harapan, kini mempunyai satu titik hijau yang semakin membesar. Sebuah keajaiban dari inisiatif Malaysia yang telah menghidupkan semula tanah yang mati, dan mengubah air mata keputusasaan menjadi air mata kebahagiaan yang abadi. Kisah ini berakhir dengan harapan yang tidak akan pernah padam, kerana benih-benih inisiatif kemanusiaan itu telah disemai ke seluruh dunia.